Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua followers dalam page saya, Tanya Dr. Said. So, hari ini saya akan cerita tentang masalah yang quite common. Tapi kadang-kadang mungkin ada orang yang tertanya-tanya kan, ada perkara tak di sebaliknya. Right. Sebelum tu saya nak jelaskan. Ini kita cerita tentang apa? Sakit kepala. Sakit kepala ni saya yakin sangatlah semua orang dah biasa ataupun dah pernah sakit kepala. Jaranglah orang yang tak pernah sakit kepala kan. Okay, right. So, first of all, saya nak ceritakan ialah jangan salah sebut. Sebab kadang-kadang kita sakit kepala, tapi kita cakap pening kepala. Bagi seorang doktor, so sakit kepala dengan pening kepala tu dua perkara yang berlainan. Berlainan tu, kalau translate mudah, ya, sakit kepala tu headache. Kalau pening kepala tu dizzy ataupun giddy. Dia pening, pusing macam tu kan. Itu pening. Nak bagi ubat, kalau pergi klinik pun, kalau cakap pening kepala, kita bagi ubat lain. Kena dia sakit kepala, bagi ubat pening kepala, mana nak sembuh kan. So penting, kalau sakit kepala, cakap sakit kepala. Okay, right. Bukan pening kepala. Dua perkara yang berbeza. Baiklah. So, ramai orang bila sakit kepala ni dah kerap sangat ataupun yang tiba-tiba sakit kepala ke apa ke, diorang rasa, ini bahaya tak? Ada ke problem dalam kepala aku kan? Itu persoalan yang saya akan jelaskan pada hari inilah. Apa tanda-tanda sakit kepala yang berbahaya ataupun yang anda harus lihat ataupun yang perlu beri perhatian. Perlu beri perhatian supaya anda dapatkan, sama ada nak dapatkan rawatan selanjutnya ke ataupun telan Panadol ke kan, macam tu lah, lebih kurang lah. Okay, right. So penting anda harus tahu tanda-tanda yang mana sakit kepala tu penting dapatkan rawatan lanjutan. Sebab saya tahu kadang-kadang orang sakit kepala, antara perkara lah mungkin dia fikirkan, ini kanser otak ke apa kan. Aduh, relax. Dia bukan macam tu. Tak semua sakit kepala tu berbahaya, tapi sudah tentu sakit kepala tu perlu dapatkan rawatan. Siapa yang suka sakit berdenyut-denyut tu kan? Okay, right. Kalau dari sudut yang bahaya lah, ada macam-macam penyakit. Antaranya lah yang mungkin bahaya. In fact, seorang sahabat karib saya juga belajar sekali di Belgium dulu. Okay, dia sakit kepala and then suddenly jatuh sebabkan masalah aneurysm. Aneurysm, apa benda pula aneurysm tu kan? Aneurysm ni salur darah dalam otak tu dia mengembang dan pecah. Okay, dan yalah, aneurysm ni taklah frequent kan. Kadang-kadang kalau ikut statistik, satu daripada 50 orang ada aneurysm. Cuma satu daripada 50 orang ni dia tak semestinya aneurysm tu dia ada dia pecah kan. Dia cuma ada dalam kepala je lah. Aneurysm ni ialah bila salur darah tu bila sampai dekat junction, selalunya kat junction lah kan, dia pecah dua tu, dia mengembang macam belon tu. Dan bila mengembang, of course dia punya salur darah tu semakin tipis dan benda ni kalau problem dia, pum, dia meletup. Sudah. So jadi pendarahan dalam otak dan ini memang boleh menyebabkan maut ataupun masalah-masalah yang serius. Okey. Tak salah saya, statistik menunjukkan 1 daripada 30,000 orang mengalami masalah aneurysm yang pecah ni. Okey, saya tak nak cakap yang tu ataupun mungkin anda fikirkan tentang kanser. Kanser ni of course dia ada masalah, kadang-kadang mungkin genetik ataupun previous exposure terdedah kepada radiation dan sebagainya. Tapi tak semua sakit kepala tu bahaya. Cuma anda perlu tahu tanda-tanda yang saya nak bincangkan di hujung ni. Sebelum ni saya nak ceritakan sikit sakit kepala yang frequent lah, yang selalu kita kena tu kan. Okay. Sebenarnya sakit kepala ni ada lebih daripada 300 jenis. Wow, kita biasa dengar sakit kepala, tapi sebenarnya ada lebih daripada 300 jenis sakit kepala kan.
Cuma 10% daripada jenis sakit kepala tu ada sebabnya. Yang lainnya mungkin saintis ataupun doktor masih kurang memahami tentang kenapa berlaku sakit kepala tu. Okey, so bagi saya lah kalau klinik, biasanya kalau orang sakit kepala tu, kita tengok lah sakit kepala dia teruk, and then dia comes, especially sakit kepala yang datang dengan neurological deficit. Apa benda tu masalah saraf lah, masalah yang saraf maksudnya kadang-kadang dia datang dengan tiba-tiba mata dia tak nampak sebelah ke, ataupun penglihatannya terjejas, kemudian mungkin lumpuh, sengit-sengit, ataupun percakapan yang dah tak betul, slurred speech kan. Okey, ini dah menunjukkan dah bahawa dia ada tanda-tanda masalah saraf ataupun tanda-tanda neurologi lah kan. Neurological deficit tu, ni memang kita kena refer pergi hospital untuk rawatan lanjutnya, nak buat CT scan ke apa benda dan seterusnya lah kan. Okey, right. So macam saya katakan, jenis-jenis sakit kepala tu ada lebih daripada 300 jenis. Hari ni saya akan cerita beberapa jenis. Antaranya yang quite common, very common ialah tension headache. Aduh, nama pun dah tahu, tension headache, sakit kepala tension. Sebab apa? Tension lah. Okay, right. So, 3 daripada 4, kalau ikut statistik juga, 3 daripada 4 orang dewasa pernah mengalami tension headache ni. Dan dia mungkin menyebabkan sakit kepala, selalunya dia dua belah, dia mencengkam macam tu. Dan kadang-kadang dia tarik ke tengkuk, dia pergi ke bahu kan. Ini jenis tension headache ni. Dan dia pun tak lama, kadang-kadang mungkin 20 minit hingga ke 2 jam macam tu. Dan mungkin dia datang disebabkan oleh apa? Letih sangat. Yelah, kerja teruk sangat, letih sangat, fatigue kan, ataupun emotional stress. Ini selalu berlaku kan. Stres emosi. Stres emosi boleh menyebabkan tension headache. Ataupun mungkin masalah otot silap bantal ke benda kan. Masalah otot sendi leher, ataupun masalah di bahagian rahang pun boleh menyebabkan tension headache. Dan selalunya apa yang kita kena buat ialah kita kena cari trigger factor dia, apa yang menyebabkan tension tu. Kalau kita tahu emotional stress, so kita faham lah, kena control lah emosi tu kan. Ataupun kita rasa macam ataupun disebabkan oleh letih sangat, so berpada-pada lah, kerja juga, rehat-rehat juga kan. Ataupun mungkin kita, setengah orang dia tak tahan kalau dia skip meals, ataupun dia langkau, patutnya dia makan lunch tapi dia tak makan lunch. Kalau perut yang dah dibiasakan macam tu tak apa, tapi kalau tiba-tiba dia skip meal, kadang-kadang boleh menyebabkan sakit kepala juga kan. Ataupun mungkin dia tak begitu, emosi tak relax sangat, so dia kena belajar untuk relax lah. Dan rawatan ni saya rasa mudah. Selalunya sakit kepala paling baik sakit kepala, bila rasa nak sakit kepala tu terus ambil rawatan. Dan bagi saya, pengalaman saya lah, kalau nak sakit kepala tu, bukan nak sakit kepala, kalau dah start sakit kepala tu, telan aja 2 biji Panadol. Tengok dia, kalau yang bukan yang menyurut. Tapi kalau dah sampai berdenyut tu, Panadol tak jalan. Eloklah telan NSAID ataupun ubat yang kuat sikit, ubatan sakit lah. Non-steroidal anti-inflammatory drugs, contohnya macam Ponston. Tapi Ponston ni kena ingat, makan lepas makan, jangan makan perut kosong, nanti kena gastrik kan. Ataupun kalau sering jadi macam tu, anda rasa anda tak relax, mungkin anda boleh spend time mandi dalam bathtub air panas ke. Kalau tak ada bathtub, mandi air panas ke, itu pun boleh merelakskan keadaan sebenarnya. Ataupun mungkin boleh menggunakan heating pad, nak panggil tuam lah, tuam dengan suhu suam ni boleh merelakskan. Kalau yang jenis skip meals tu, anda ambil light snack ataupun makan sikit. Dan juga kadang-kadang anda tidur je. Kadang-kadang sakit kepala kalau disebabkan oleh tension headache ni, dia boleh hilang macam tu saja. Okey, tapi ada juga mereka-mereka yang lebih serius sampai memerlukan rawatan yang lebih spesifik, seperti tricyclic antidepressant macam amitriptyline dan sebagainya. Itu serahkan kepada doktor anda. Jangan pandai-pandai makan. Kalau setakat Panadol tu tak apalah, anda tahu anda sakit kepala, makan Panadol 2 biji. Activast tu insyaAllah dia kalau sakit kepalanya ringan-ringan ni yang baru nak start, hilang. Tapi kalau dah start, macam saya katakan,
InsyaAllah anda makan Ponston tu, dia boleh merawat sakit kepala. So itu tension headache. Atas sikit daripada tension headache tu apa? Migraine. Migraine ni ramai orang suka guna istilah migraine dah. Apa beza dengan tension headache ni? Migraine ni dia lebih serius. Dia lebih serius. Cuma dia tak sekerap macam mana kena tension headache tadilah. Okay? Dia lebih serius. Dan selalunya dia melibatkan lebih kepada golongan wanita. Maksudnya kalau ikut nisbahnya 3 wanita mudah kena migraine daripada seorang lelaki. Okay, right. Cuma ada juga kajian, satu kajian daripada Harvard yang saya baca, dia menunjukkan mereka yang sering tension ni, dia dapat meningkatkan risiko. So penting kena tahu tu. Meningkatkan risiko apa? Satu, boleh meningkatkan risiko heart attack. Heart attack lah pula. Daripada migraine boleh pergi ke heart, kan? Mungkin sebab stres dalaman. Okay, boleh meningkatkan risiko heart attack sebanyak 42%. Tinggi tu. Dan juga boleh meningkatkan risiko stroke 2 kali ganda. Okay. Maksudnya kalau anda ada migraine, pastikan anda berbincang dengan doktor anda macam mana nak atasi masalah migraine ni. Sama juga, migraine ni selalu paling cantik lah, paling elok kita cari trigger dia. Trigger ni maksudnya yang menyebabkan dia lah. Kalau kena sekali mungkin kita tahu sebab. Tapi kalau dah kena berkali-kali tu, saya syorkan buat migraine diary. Adakan satu diary sakit kepala. Dahsyat istilah tu kan. Diary sakit kepala ataupun diary migraine lah. Macam mana? Maksudnya apabila anda kena migraine, anda tulis apa yang anda buat, apa yang anda makan, macam mana suhu kat luar. So satu hari nanti anda akan dapat pattern dia. Maksudnya anda dah tahu mungkin migraine ni dicetuskan oleh cuaca panas. Terdedah kepada cahaya matahari panas. So lain kali tahulah bila panas kena pakai payung ataupun jangan pergi kat panas tu. Okay, right. Itulah lebih kurang kenapa kita kena buat migraine diary, nak mengelakkan daripada migraine ni serang. Okay, so penting kita kena cari trigger seperti mana yang saya katakan tadi. Kadang-kadang perubahan cuaca boleh menyebabkan mencetuskan migraine. Ataupun setengah orang bila kurang tidur ataupun terlebih tidur pun ada juga, boleh mencetuskan migraine. Letih yang teramat pun boleh mencetuskan migraine. Kemudian sama juga macam tension headache tadi, emotional stress, stres emosi boleh menyebabkan migraine, especially stres yang tinggi tahapnya lah. Maksudnya lepas bergaduh ke apa ke, kan? Ini boleh menyebabkan migraine. Setengah orang dia alah dengan perubahan sensori ataupun perubahan apa sensori ni, macam atau perubahan cahaya ataupun bunyi ataupun bau. Saya teringat dulu ada saya bersama adalah staff saya, kita pergi tengok Dewan kan. So Dewan tu buat demo lah. So bila dia buat demo, tiba-tiba lampu Dewan tu berklip macam tu. Sekejap lagi saya tengok, kenapa staff saya ni tiba-tiba lesu duduk dekat meja. Rupanya dia kena serangan migraine. Okay, migraine. So ini bagi setengah orang dia tertahan bila ada perubahan sensori. Maksudnya mungkin bau yang tengit ke, ataupun bunyi yang terlalu bising, ataupun lampu yang berkelip-kelip yang macam lampu disco tu lah kan. Okay, right. So ini setengah orang dia alah dengan tu. So janganlah dedahkan diri anda secara percuma kepada perubahan sensori tadi. So tak kenalah migraine kan. Itu dia. Dan ada setengah orang dia disebabkan oleh pemakanan. Maksudnya kadang-kadang dia tahu kalau dia tak makan pup kena migraine lah. So of course janganlah biar perut anda lapar macam tu saja, kecuali anda niat nak puasa tu lain. Tu kita dah setting dalaman kita supaya dalam pun tahu kita akan berpuasa kan. Dia selalunya bila orang tak setting dalaman tiba-tiba dia puasa, itu problem dia. Okay. Dan kemudian kadang-kadang semua orang makan coklat pun boleh trigger migraine. Ataupun makanan yang banyak MSG, monosodium glutamate tu kan, ataupun kita panggil Ajinomoto lah. Banyak perasa tu kan. Okay. Yalah, kadang-kadang kita pergi ke kedai kedai sup yang masakan-masakan dia lah yang banyak yang kita pun rasa sekali pun dah tahu, ini mesti banyak dia campur Ajinomoto ni. Ataupun setengah orang dia alah dengan nitrate. Nitrate ni contohnya bahan-bahan yang menjerukkan ataupun ikan kering ke, jenis-jenis ikan masin macam tu kan.
Okay? Ataupun kafein. Kafein pun boleh mencetuskan migraine bagi setengah-setengah orang. Tak semua. Saya minum kafein, kopi okey je, tak ada masalah. Okay? Right, ini perut orang kata perut universal. MSG ke, nitrate ke apa masuk, no problem. Tak ada migraine. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah kan. Okay, right. So, bila kita dah tahu migraine trigger ni, bila kita dah tulis dalam agendari, of course kita elakkan. So tak adalah kita kena makan ubat setiap kali kita kena migraine tadi. Okay, right. Kemudian serangan migraine ni kadang-kadang bagi setengah orang dia perasan dia berlaku mudah di waktu petang, waktu malam, ataupun kadang-kadang bangun daripada tidur pun dah kena migraine. Tapi migraine ni selalu dia kena pre-migraine. Sebelum migraine tu badan dia akan rasa letih, dia rasa murung, dia rasa tak ada mood, kemudian tak senang duduk, kan? Dia dah rasa tak datang migraine tu. Dan setengah orang dia dapat aura. 20% daripada sakit migraine ni dia dapat aura. Aura ni maksudnya kadang-kadang dia penglihatan dia nampak macam ada flash of light. Dia nampak macam macam apa? Lintar. Petir ke langit tu kan, flash dekat depan matanya. Ataupun bila dia tengok line straight tu, dia jadi line tu macam berombak pula. Pelik tu. Kalau dah dapat masalah tersebut, dia pun dah tahu, ini nak kena migraine. Setengah orang tiba-tiba mata dia tak nampak. Okay? Ini aura ataupun tanda-tanda sebelum nak kena migraine. Aura ni banyak. Kadang-kadang dia akan bukan saja mata, dia boleh rasa kebas. Dia boleh rasa kebas sebelah muka dengan tangan, ni selalu kebas muka dan tangan. Dan kadang-kadang dia bimbang, ini apa ni, dah kebas ni, nak kena stroke ke apa kan. Masalahnya kadang-kadang setengah orang kena aura, tapi dia tak sampai ke migraine. Dia kena aura je. Dia kena migraine aura dia. Nak sampai ke migraine tu tak sampai-sampai. So itu lagi dia bimbang kan. Dia dah kena kebas baru badan, separuh muka, tangan dia dah kebas, tiba-tiba tak kenalah sakit kepala tu. So dia kata, apa masalah ni? So kalau benda ni berulang-ulang, of course eloknya jumpalah doktor. Dia tahulah apa yang dia akan nasihatkan anda. Tapi bagi saya mudah saja. Anda buat migraine diary, insya-Allah bila anda dah tahu trigger factor, elakkan trigger factor tersebut. Dan rawatan migraine ni seperti macam mana rawatan tension headache, eloknya dibuat seawal mungkin. Kalau awal mungkin taklah teruk, orang kata nak sampai kena injection ke apa ke, tak payah, tak perlu pergi klinik. Kalau rasa kita sendiri dah tahu kan, dah rasa macam tu, telanlah sama ada Panadol ke ubat tahan sakit tu, kadang-kadang migraine tu tak jadi terus datang. Dan doktor pun kadang-kadang kalau saya biasanya migraine ni sebab kadang-kadang datang dengan simptomnya dia muntah kan. So saya akan bagi ubat tahan sakit dengan ubat muntah, dan ubat ni dua ni dia bertindak secara sinergi menyebabkan ubat tahan sakit ni lebih berkesan. So sebab tu doktor kalau dia bagi ubat migraine, dia akan bagi sekali dengan ubat tahan muntah seperti metoclopramide kan. Okay, right. Dan kalau kes serius memanglah kita akan bagi injection. Ataupun setengah-setengah orang teruk sangat, kita akan bagi ubat triptan seperti sumatriptan. Itu serahkan kepada doktor. Tapi ubat ni memang berkesan, dia akan melegakan migraine dalam masa 2 jam sahaja. Okay, right. So migraine ni memang setengah orang dia bermasalah. Sebab bila kena serang dengan migraine ni, dia punya sakit tu kadang-kadang sampai ke mata, sakit belakang dia tangkap belakang kepala, dan selalunya sakitnya sebelah saja. Selalulah, tak semestinya, selalunya sebelah saja. Dan sakitnya berdenyut dan datang dengan rasa mual, nak muntah loyanya. Dan selalunya migraine ni kalau tak ambil ubat, memang dia akan bertahan 24 jam. Okay, so of course siapa yang tahan nak dapat sakit kepala berdenyut dan rasa mual loya muntah tu, so pergilah klinik. Okay, right. Tapi pergi klinik seawal mungkin. Kalau anda biasa tahu anda ada migraine, simpan je ubat tu kat rumah. Bila kena, makan seawalnya mungkin. InsyaAllah benda tu tak teruk sangat dan mudah disembuhkan. Okay, right. Dan seandainya kena migraine ni sampai 2 hingga 3 kali seminggu, okay, itu tanda terlalu kerap. So eloklah ambil langkah-langkah prevention. Macam saya katakan, buat migraine diary. Kalau dah tahu contohnya dah migraine diary tu, anda tak boleh kena panas. Kerja anda pula asyik nak kena duduk bawah cahaya matahari. So nak buat macam mana? So mungkin anda perlu ubah kerja kan. Tak boleh lah duduk je matahari je kena migraine. Nak buat macam mana? So ini problem bagi setengah-setengah orang. Ataupun kalau anda tak boleh elak,
kadang-kadang doktor pun ada ubat-ubat tertentu seperti beta blocker ataupun kita ada antidepressant seperti amitriptyline tadi saya katakan, atau kadang-kadang setengah orang kita bagi ubat valproate, ini ubat tarik lah, tapi ini sebenarnya untuk migraine bukan untuk tarik Okay, right. So itu tentang migraine. Bagaimana sakit kepala yang jenis lain? Ada juga cluster headache. Cluster headache ni pelik sikit. Saya nak translatekan cluster headache ni, saya pun tak tahulah bahasa Malaysia ada panggil apa, tapi cluster ni macam cluster COVID tu pula kan. Okay, right, ada cluster dia. So cluster ni, cluster headache ni, okay, dia ni ini berbanding dengan migraine tadi, ini lebih mudah kena kepada lelaki. So 5 lelaki, seorang perempuan. Cluster headache ni dia pelik sikit. Kadang-kadang dalam satu hari tu dia kena serangan sakit kepala tu secara cluster, secara orang kata sekejap kena, sekejap tak kena, sekejap kena, sekejap lega, sekejap kena, sekejap lega. Mungkin dalam satu hari tu sampai 8 kali dia kena serangan tu tau. Itu yang dipanggil cluster tu. Dan benda ni pula kadang-kadang terjadi 1 hingga 3 bulan. Dia datang sekaligus macam tu. Dan kadang-kadang pada period yang sama dalam 1 tahun. Itu yang kita pun tak tahu sebab apa, punca apa. Dan selalunya dia kena sebelah dan sakitnya teramat sangat sampai mata merah, menangis. Bukan menangis lah, keluar air mata lah sakitnya tu kan. Okay? Dan yelah, of course dia akan rasa tak senang duduk, agitated, nak memang itu siapa tegur sikit memang kena lah kan. Dia naik darah lah, orang kata naik angin. Okay? Bukan angin perut tapi baran, jadi baran. Okay? Dan dia sangat-sangat sensitif kepada cahaya. So of course orang yang sakit kepala ni selalu migraine pun sama juga. So eloknya rehat dalam bilik gelap. Okay? Itu yang disyorkan. Dan of course cluster headache ni dia ada rawatan dia yang lebih spesifik. Contoh macam saya katakan tadi, ubat kategori triptan tadi, seperti sumatriptan tadi, kadang-kadang dalam bentuk injection. Ada juga setengah orang bagi rawatan oksigen. Itu biar doktor yang bagi ubat. Tapi kalau anda mengalami sakit kepala yang berulang-ulang, serius, sakit sangat, silalah jumpa doktor anda. Jangan simpan-simpan sendiri kan. Okay, right. So banyak lagi sakit kepala. Macam saya katakan tadi, ada 300 jenis sakit kepala semua. Wow, 300. Okay? Ada sakit kepala yang disebabkan oleh pengambilan ubat-ubatan. Setengah-setengah ubat memang kalau tak serasi dengan kita, dia rasa sakit kepala. Okay? Nak buat macam mana? Tapi kita tengoklah, makan ubat sakit kepala, so jumpalah doktor anda, suruh tukar ubat. Senang. And then ada juga sakit kepala, ini saya pernah kena, disebabkan oleh acute sinusitis. Maksudnya itu saya punya hidung block. Ini bukan hari tu lah, lama waktu saya student dulu saya pernah kena. Memang sakit dia, wow, sakit sangat-sangat. Okay? Dia berdenyut dekat area sinus dekat sini, sampai dia tarik mata. Kalau kita sujud waktu solat tu, macam nak tercabut mata tu kan. So ini selalunya dia datang dengan sesama. Dia datang sesama dulu sebab dia akan block di bahagian sinus anda, menyebabkan jangkitan kuman pada rongga sinus. Dan ini kita panggil sebagai acute sinusitis. Boleh menyebabkan sakit kepala serius. Setengah orang makan aiskrim pun sakit kepala. Sejuk dia kan. Setengah orang makan aiskrim boleh sakit kepala. Kemudian ada juga yang disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi. Ini bukan yang biasa-biasa tinggi sikit-sikit lah. Yang tinggi sangat. Ini pun selalunya tekanan darah tinggi tak banyak simptom dia. Tapi ada juga yang menyebabkan simptom sakit kepala. Okay? Ada juga setengah orang yang sakit kepala bila dia exercise terlalu ekstrim. Exercise senaman. Sebab tu senaman ni kena buat progresif, slow and steady. Okay? Jangan tiba-tiba mengejutkan badan anda. So badan terkejut, tangkap kepala lah. Kan? Right? So itu pun penting. Dan banyak lagi sakit kepala jenis lain. Okey, balik kepada topik hari ini. Apakah tanda-tanda bahaya yang anda harus perhatikan? Okay, yang mana anda harus dapatkan rawatan lanjutan. Ini penting. So tanda-tanda yang saya akan kongsikan ini, okay, perlu diberi perhatian supaya anda boleh dapatkan ataupun pergi hospital ataupun pergi klinik lah. Cakap saya ada tanda ni. Sakit kepala saya ni bahaya ke tak? Okey, relax, jangan takut sangat. Okey, tanda yang pertama, sakit kepala yang datang tiba-tiba dia datang apabila usia dah semakin meningkat, especially kalau usia dah lebih daripada 50 tahun. Okey,
kenapa ni dah lepas 50 tahun ni asyik sakit kepala je. Ini mungkin ada tanda-tanda tertentu, kan? Okey, kemudian sakit kepala yang pattern dia tu asyik berubah-ubah ataupun major pattern change. Mungkin anda selalu kena cluster headache atau cluster headache pula, ataupun tension headache, ada sakit biasa kat belakang ni. Tapi kali ni sakit dia lain ceritanya. Lain daripada yang biasa kena. So kalau kena sakit kepala yang lain, major pattern change ni, okey, sila rujuk kepada doktor anda. Kemudian sakit kepala yang unusual ni, maksudnya yang tersangat-sangat sakit lah, tak boleh nak cerita sakit dia tu, sakit sangat-sangat. So ini pun elok rujuk kepada doktor anda. Kemudian sakit kepala yang semakin meningkat dengan seriusnya apabila anda batuk ataupun bila berlaku pergerakan, dan seterusnya. Sakit kepala yang progressively semakin teruk. Daripada ringan dia menjadi lagi sekali sakit lagi teruk, lagi sekali sakit lagi teruk, lagi sekali sakit lagi teruk, kan? So ini pun sila dapatkan rawatan lanjutan. Ataupun sakit kepala yang dia efek kita punya mental, orang kata minda kita, di efek minda kita lah. Kadang-kadang seorang personality change terus, anda berubah tabiat, perangai pun berubah. So ini pun kadang-kadang harus dapatkan rawatan. Ada sejenis sakit kepala yang juga disebabkan oleh keradangan otak, meningitis dan sebagainya. Benda ni biasanya datang dengan suhu ataupun demam yang panas, okey. Dan salah satu tanda tipikal kalau kita ada meningitis ni ialah neck stiffness. So kita punya tengkuk ni tak boleh nak angkat, tak boleh nak buat macam tu tau. Dia tegak macam tu. Memang dia keras macam tu lah. Ni kita panggil neck stiffness. Ini pun bahaya. Dan setengah-setengah orang kalau ada tanda sakit kepala ni datang, especially macam saya kata tadi, dia ada masalah neurological deficit ataupun masalah saraf tadi. Okey, maksudnya penglihatan dia pun dah tak betul dah, sebelah mata dia dah macam tak nampak, ataupun kadang-kadang semua orang tak perasan. Dia pandang straight okey, tapi bila pandang kita punya lateral visual field ni dah tak nampak tau. Ini pun ada masalah. So sila dapatkan rawatan lanjut. Kemudian mungkin sakit kepala yang datang dengan red mata yang merah. Kadang-kadang mungkin boleh tanda glaukoma, kan. Glaukoma ni apabila tekanan dalam mata tu meningkat. So tanda ni memang sakit kepala tu bukan sakit kepala je, sakit mata dengan mata tu merah dengan berair-airnya. Okay. So ini pun bahaya. Kemudian sakit kepala especially datang lepas berlaku kecederaan mata. Kecederaan mata pula. Kecederaan kepala. Mungkin lepas lah terantuk ke, kena tumbuk ke, kan. Ini pun harus dapatkan rawatan lanjut. Dan sakit kepala yang berterusan, yang dia menghalang aktiviti harian kita. So ni pun kita kena tengok juga apa punca dia. Right. Dan seterusnya ialah sakit kepala yang datang secara tiba-tiba, especially bila anda bangun tidur. So ini pun kena juga cek doktor. Dan especially mereka dan akhir sekali saya akan ceritakan mereka yang ada immune system yang rendah, ataupun contohnya pesakit kanser yang tiba-tiba sakit kepala, pelik sakit kepala dia ni, ini pun kena dapatkan rawatan. Okay? So apa yang doktor akan buat, relax, doktor akan tanya anda beberapa soalan. Kemudian mungkin dia akan rujukkan anda untuk buat X-ray tak nampak sangat. Selalunya kita panggil CT scan tu baru nampak otak ataupun dalam kepala tu apa yang berlaku. Bergantung kepada simptom yang anda ceritakan kepada doktor anda. Dan salah satu juga punca sakit kepala ialah diabetes, maksudnya kencing manis. Kencing manis pun boleh menyebabkan sakit kepala, especially kalau tahap gulanya terlalu rendah, kita panggil hypoglycemia, ataupun tahap gulanya terlalu tinggi. Ini pun boleh menyebabkan mencetuskan sakit kepala. Tapi untuk sakit kepala diabetes ni, okay, saya akan jadikan satu tajuk yang mana saya akan buat live special ni, special untuk pesakit-pesakit diabetes, tapi bukan dalam page ni. Siapa nak follow nasihat-nasihat saya khusus bagi pesakit kencing manis atau pesakit diabetes, sila type dekat
Facebook anda tu, type kat atas tu kan, kat search tu kan, tulis hidup bahagia tanpa diabetes. Join page tersebut. Dalam tu ada banyak video yang saya cerita, beratus video lah yang saya ceritakan tentang apa dia diabetes, bagaimana komplikasinya, apa tips-tips yang kita boleh buat, bagaimana nak menyembuhkan diri anda seandainya anda masih ada peluang untuk sembuh, bagaimana nak reverse diabetes. So semua ada dalam page tu. Kalau anda ada diabetes, saya syorkan join page tu, dengarlah celoteh saya dalam tu, insya-Allah benda ni bermanfaat. Okey. Dan selain daripada itu, kita juga syorkan bagi mereka-mereka yang sering sakit kepala lah. Ini sebagai nasihat terakhir. Okay, pastikan kalau anda sakit kepala kerap, so perhatikan simptom-simptom yang saya dah sebutkan tadi. Okay, maksudnya tanda-tanda yang saya dah sebutkan tadi, kalau ada pada anda, jangan berlengah, jumpa doktor anda, berbincang dengan dia, cerita apa masalah anda, insya-Allah ya, dia dapat menyelesaikan masalah anda ataupun merujuk anda untuk rawatan lanjutan. So itu saja cerita saya pada hari ini tentang sakit kepala. Saya harap dapat membantu anda semua, dan siapa yang rasa bermanfaat, tolonglah tekan butang like dan share. InsyaAllah kita dapat manfaatkan ilmu yang anda dapat ini kepada lebih ramai orang di luar sana tentang sakit kepala. Okey, sekian daripada saya, SKBK for you. Okey, sentiasa ceria, gembira, itu doa saya untuk anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.